Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Sabtu 23 Julai. Saya Anisia Daulas. Jak tourism atau pelancongan gelap di Sabah berpotensi menarik industri perfilman sama ada dari luar negara maupun syarikat tempatan dengan membuka ruang baharu kepada mereka untuk mendokumentasikan lokasi berkenaan sekaligus mempromosikannya. Dari aspek pendidikan pula, pelancongan gelap mampu menarik minat pelajar untuk mengetahui dan memahami sejarah atau peristiwa masa lampau berkaitan sesuatu tempat selain sebagai sumber rujukan bagi memahami dengan lebih mendalam mengenai pelancongan itu. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin, dengan adanya produk baharu pelancongan ini, ia bakal menjadi trend besar dalam pembangunan industri pelancongan di Malaysia, khususnya di Sabah. Ia sekaligus menjadikan lokasi pelancongan gelap tempat yang popular untuk dikunjungi, seterusnya meningkatkan kedatangan pelancong ke Sabah. Pada masa sama, ia meningkatkan populariti produk pelancongan lain seperti ekopelancongan, pelancongan luar bandar, pelancongan berasaskan komuniti dan pelancongan inap desa. Datuk Jafri berucap merasmikan bengkel Dak Tourism 2022 di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kota Kinabalu. Ia disertai 60 peserta, terdiri pegawai daerah, agensi pelancongan dan esko pelancongan luar bandar persekutuan. Pelancongan gelap merupakan aktiviti pelancongan melibatkan perjalanan ke tempat-tempat yang mempunyai sejarah hitam berkaitan peristiwa kematian maupun kejadian tragis. Di Sabah, ianya merupakan konsep pelancongan baharu yang mula diusahakan tahun lalu dengan objektif memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai tempat-tempat tarikan pelancongan gelap di negeri ini. Antara produk pelancongan gelap di negeri ini termasuklah Rumah Agam Kinarut, Muzium Komuniti Pogunan Pinampang, Taman Peringatan Petagas, Taman Peringatan Double Six dan Pulau Suluk. Kerajaan negeri telah memulakan projek pembinaan kompleks bersepadu warga emas dan orang kurang upaya OKU di Inanam. Projek dibina di tapak seluas lebih 2 hektar itu dijangka siap hujung tahun 2024. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berkata, kompleks menyediakan perkhidmatan penjagaan warga emas dan OKU secara berbayar itu akan dikendalikan satu jawatan kuasa pengurusan dengan pemantauan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA. Pada peringkat awal, kompleks tersebut dijangka menawarkan penempatan kepada 50 penghuni. Bagaimanapun, bayaran bagi kemasukan penghuni akan ditetapkan JPKA kelak. Ianya merupakan satu konsep yang pertama sekali ada di negeri Sabah kerana ianya bukan saja menggabungkan ataupun menyediakan penjagaan kepada warga emas tetapi turut menyediakan peluang pekerjaan, perniagaan kepada golongan orang kurang upaya di dalam kompleks tersebut. Datuk Syahilmi ditemui pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani dan penyerahan surat pelantikan baharu Jawatan Kuasa Pengurusan Persatuan Warga Emas Sabah kali ke-17 di Kota Kinabalu. Setakat ini, Sabah mempunyai 3 pusat penjagaan warga emas masing-masing di Kinarut Papar, Sandakan dan Tawau. Sabah Port Sendirian Berhad SPSB melancarkan unit marin SPSB yang akan menyediakan perkhidmatan sampingan dan nasihat marin. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bun Mokhtar Radini yang juga Menteri Kerja Raya yakin unit baru itu dapat meningkatkan daya upaya serta kecekapan perkhidmatan pesisiran dan pelabuhan daratan SPSB. Menurut Datuk Bung Mokhtar, unit berkenaan akan merangkumi pelbagai perkhidmatan marin termasuk bantuan hidrografi dan navigasi, kawalan lalu lintas marin dan armada marin. SPSB juga bakal melancarkan perkhidmatan kapal tunda pelabuhan, tundaan dan penarikan kapal dalam masa terdekat. Satu pusat setempat telah ditubuhkan di mana berfungsi sebagai sebuah pusat pemprosesan dalam pada itu juga mewujudkan kemudahan serta nilai tambah untuk para pelanggan. Alat tuju ini adalah selaras dengan mendapat perkhidmatan pelabuhan dalam memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada industri dengan menawarkan solusi marin yang dipertingkatkan dan bersepadu. Datuk Bung Mokhtar menyatakan demikian dalam sidang media di Sepanggar. Sementara itu, berhubung dengan pengembangan pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP, beliau berkata penubuhan unit marin SBSB tepat pada masanya untuk menampung jangkaan peningkatan jumlah, saiz kapal dan aktiviti transshipment sebaik fasa awal peluasan pelabuhan selesai.
Projek Mega SBCP bernilai 1.03 bilion ringgit itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Kenaikan gaji adun Sabah adalah wajar kerana ia merupakan antara yang terendah di Malaysia. Menerusi kenaikan itu, adun dapat menjalankan tanggungjawab dengan lebih efektif di kawasan masing-masing. Sebenarnya ini sudah lama. Kita sudah ketinggalan. Kita antara yang terendah dalam Malaysia. Dan adun-adun kita pun kasihan juga. Macam mana dia mau beroperasi kalau 7,000 saja. Rakyat datang minta tolong, itu dia punya allowance pun dah cukup. Jadi kita kasihan juga sama diorang untuk mereka dapat berfungsi lebih efektif. Kita akan kasih. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyatakan demikian ketika ditemui media di Kota Kinabalu. Rabu lalu, Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan rang undang-undang anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan, Kurungan Saraan, Kurungan Pindaan 2002. Situasi semasa COVID-19, 242 kes baharu dicatat di Sabah semalam iaitu menurun 25 kes daripada jumlah jangkitan sebelum ini. 1 kes kematian dilaporkan di Kota Kinabalu. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah kes secara keseluruhan tidak mencerminkan keadaan semasa memandangkan lebih banyak daerah mencatat peningkatan jangkitan iaitu 16 daerah berbanding 6 daerah jangkitan menurun. Hanya 6 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu berbanding 9 daerah sebelum ini. Jumlah sampel ujian ialah 2,874 dengan kadar positiviti hampir 12% berbanding 9.9% hari sebelumnya. 241 kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 3. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. ...1,231 pelajar Bumi Putera Sabah berjaya melanjutkan pelajaran dalam negara dan 91 pelajar lagi di luar negara melalui kemudahan pendidikan yang disediakan Majlis Amanah Rakyat MARA. Antaranya melalui Young Talent Program, Professional Development Program dan program World Top University. Pengerusi MARA Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata demikian ketika merasmikan program Jelajah Pendidikan Luar Bandar JLB 2022 di SMK Beaufort 2. Menurut beliau, 13 lokasi telah dipilih di seluruh Sabah bagi program ini dengan menyampaikan informasi dan kemudahan MARA melalui sektor pendidikan secara turun padang. Daerah Beaufort merupakan daerah ketiga pelaksanaan program ini selepas Tawau dan Keningau. Penganjuran Hari Inovasi Lembaga Kokoh Malaysia LKM 2022 menggalakkan penglibatan generasi muda menceburi industri kokoh khususnya dalam pertanian pintar kokoh dan melahirkan teknopreneur tempatan. Program julung kali diadakan itu juga memberi peluang kepada generasi muda mengenali dan mendapatkan maklumat mengenai inovasi dan teknologi yang dibangunkan LKM. Pengerusi Lembaga Pengelola LKM Rahimah Majid berkata pendedahan itu penting kerana generasi muda merupakan generasi pelapis yang akan meneruskan usaha dan sumbangan kepada pembangunan industri kokoh negara. Actually, sama ada downstream atau upstream kita di lembaga kokoh, mana-mana sektor saja, mana-mana sektor juga kita memang menggalakkan penyertaan daripada kalangan muda. Ini terbukti kebanyakan juga yang mengikuti pertandingan juga daripada kalangan muda dan juga untuk 3 hari ini ramai daripada universiti, daripada college community dan juga sekolah sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah mengikuti aktiviti-aktiviti yang dipertandingkan ataupun yang di lembaga kokoh can offer lah to them.
Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan program berkenaan di Pusat Penyelidikan Bioteknologi Koko, Taman Perindustrian Kota Kinabalu. Antara pengisian Hari Inovasi LKM, pameran jualan usahawan Koko, demonstrasi pembuatan coklat dan alat drone, serta pertandingan reka cipta, inovasi dan pameran Koko yang disertai 29 peserta. Turut dilancarkan 4 produk coklat berfungsi Keto Coklat. Usaha menanamkan semangat patriotik dan berjiwa kenegaraan boleh diterapkan kepada pelajar melalui pelbagai cara. Antaranya adalah melalui menonton wayang gambar. Justru inisiatif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bersama unit kurikulum bahagian subjek sejarah menyantuni lebih 100 pelajar Sekolah Maktab Sabah dengan tayangan filem Mat Kilau mendapat reaksi positif. Bila melibatkan anak-anak pelajar, dia memberikan satu gambaran bagaimana kita sebenarnya mengajak anak-anak ini menyayangi tanah air, semangat cintakan tanah air, semangat ingin bergerak maju ke hadapan. Dia sangat bersesuaian dengan sekarang ini menghampiri bulan kemerdekaan. Supaya anak-anak pelajar-pelajar kita ini mengingati, mengenang jasa-jasa pejuang, pahlawan-pahlawan kita. Penerapan kepada pelajar-pelajar di awal ini ialah supaya mereka mengingati perjuangan dan menyayangi, mencintai negara kita Malaysia. Tambah semangat untuk belajar silat lagi banyak and then never give up and then always berpegang dengan agama no matter what, and also always trust the process walaupun there's banyak hardship. Filem ini macam banyak yang sudah ajar saya tentang kepentingan perpaduan kaum dan jangan berpecah belah di antara kita. Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS kini giat menambah baik kemudahan sukan khususnya di kawasan luar bandar. Menterinya Datuk Elron Alfred Angin menyatakan kemudahan sukan yang lebih baik akan menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan lapisan atlet yang mampu mengharumkan nama negara di pentas dunia. Tambah Datuk Elron, dalam fasa peralihan ke endemik ini, KBSS juga akan terus mempelbagaikan program acara sukan bagi menggalakkan penglibatan semua lapisan belia sekaligus memupuk semangat jati diri yang tinggi dan berdaya saing maju. Beliau yang juga adun suk berucap merasmikan kejohanan olahraga Majlis Sukan-Sukan Daerah MSSD Keningau kali ke-52 di Kompleks Sukan Keningau. Kejohanan berlangsung selama 5 hari melibatkan penyertaan 21 sekolah menengah dan rendah di daerah berkenaan. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Saya Anissa Dolas. Assalamualaikum dan salam hormat.